Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jika kamu bertanya bila malam mulia, peganglah pandangan dua imam terkemuka. Al-Ghazali sang kutub agung lagi berjasa, juga Asy-Syadzuli sang imam panutan semua. Keduanya memberi panduan pada kita. Perhatikan awal Ramadan, moga akan jumpa. Jika awal Ramadanmu jatuh hari Ahad 29, moga-moga mendapat Lailatul Qadar. Itu bukan malam sebarang. Amat rugi jika kau tidak ambil peluang. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Awal Ramadan jika berbetulannya Isnin, malam 21 jangan main-main. Imamuna Asy-Syafi'i juga menyebutnya, jangan lalai dan leka pada malam siangnya. Jika jatuh awal Ramadan hari Selasa, malam 27 bersiap siaga. Kalau hari Rabu pula pada awal puasa, terdapat perbezaan dua imam berjasa. 29 pandangan Al-Ghazali, kurang 10 pula pandangan Asy-Syadzuli. Jikalau Khamis pula hari awal puasa, malam 25 jangan dipersiap. Hari Jumaat pula jika hari pertama, juga khilaf antara dua imam mulia. Berpandangan malam 27 berbeza
dengan asyadzuli kurang 10. Sabtu pula jika awal Ramadan mulia, malam 23 ambil manfaatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Berpeganglah dengan kaidah ulama sufi, mereka diberi petunjuk oleh ilahi. Namun ingatlah wahai saudaraku yang mulia, beribadahlah sepanjang Ramadan sempurna. Berdoalah moga dikurnia anugerah, bertemu malam yang mulia lagi terindah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan bika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa biyassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Qala al-musannifu saya sebut baca doa kat diri sendiri. Baik, yang pertamanya kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada hari ini sekali lagi dalam majlis Rauhah Asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Majlis ini dianjurkan bersama antara Ruwaq Jawi dan Matis Ma'tafiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Tengok. Jadi permintaan daripada sebahagian, tak dengar? Dengar? Dengar tak? Permintaan daripada sebahagian untuk kita terangkan qasidah yang telah yang saya tulis pada tahun lepas berkenaan dengan Lailatul Qadar, iaitu qasidah Lailatul Qadar. Tentang maksud yang kita boleh faham daripada qasidah tersebut. Jadi saya syarah secara ringkas qasidah ini. Qasidah ini saya karang dalam 17 bait. Dan siap qasidah ini dikarang di Mansurah pada tahun lalu. Baik, jika kamu bertanya bila
jika kamu bertanya bila malam mulia, peganglah pandangan dua imam terkemuka. Jadi bacaannya dengan bahar basit, seperti bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Burdah al-Imam al-Busiri. Jadi jika kamu bertanya bila malam mulia, malam mulia yang saya maksudkan sini adalah Lailatul Qadr, maka peganglah dengan pandangan dua imam yang terkemuka. Siapa imam ini? Iaitu Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Itu saya sebut Al-Ghazali sang kutub agung lagi berjasa, juga Asy-Syadzili sang imam panutan semua. Ini Al-Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan tentang tanda-tanda dan tajribah yang telah dilalui oleh para ulama berkenaan dengan datangnya malam Lailatul Qadar, iaitu dengan cara kiraan hari permulaannya Ramadan, maka boleh ditentukan bilakah akan datangnya Lailatul Qadar. Dan perkara ini dilakukan dengan tajribah. Ini bukan dengan hadis, ini bukan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat daripada Al-Quran, cuma daripada tajribah para ulama yang telah dilalui. Dan setiap maksud tajribah ni dengan takrar, berlakunya pengulangan perkara tersebut, maka akhirnya dilihat berkali-kali sebegitu. Maka sebahagian di kalangan mereka meletakkan ini sebagai tandanya. Dia tak sebut ni sebagai kaedah, tapi ini sebagai tanda. Tanda sahaja. Ala kulli hal, sebenarnya setiap malam pada bulan Ramadan perlu untuk kita memberikan masa dan kemudian peluang untuk kita lakukan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada sebahagian lagi para ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadr ini sariyah fi kulli layali. Lailatul Qadar ini ada pada mana-mana malam sahaja di dalam tahun tersebut. Jadi tak semestinya dalam bulan Ramadan. Ada sebahagian yang kata macam tu. Tamam? Jadi baik yang ketiga saya sebut, keduanya memberi panduan pada kita. Perhatikan awal Ramadan, moga akan jumpa. Jadi dia bagi panduan. Karena dengan cara kita memerhatikan awal Ramadan kita itu, maka insya-Allah moga-moga kita dapat bertemu seperti mana para salihin dan para aulia ini bertemu. Jika awal Ramadanmu jatuh hari Ahad, 29 moga-moga mendapat. Jadi kalau Ramadan kita jatuh pada hari Ahad, moga-moga pada tarikh 29 Ramadan, insya-Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau jatuh hari Ahad. Lailatul Qadar itu bukan malam sebarang. Amat rugi jika kau tidak ambil peluang. Jadi ini malam yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Malam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan maknanya lebih kurang dalam 80 lebih tahun dilakukan ibadah. Tamam. Awal Ramadan jika berbetulannya Isnin, malam 21 jangan main-main. Jadi kalau kata awal malam Ramadan pula jatuh pada hari Isnin, maka pada malam yang ke-21 perlu kita ambil perhatian. Jangan main-main pada malam tersebut. Moga-moga dapat kita lakukan ibadah dengan baik. Semalam malam 21. Malam 21. Kalau ikut pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, menyebutkan bahawa pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Imam Syafi'i kata malam 21. Jadi tak kira pada hari apa mula pun, kata Imam Syafi'i malam 21 adalah Lailatul Qadar. Kata Imam Syafi'i. Sebab tu saya sebut sini, Imamuna Asy-Syafi'i juga menyebutnya jangan lalai dan leka pada malam siangnya. Pada malam siangnya, makna sini Al-Imam Syafi'i ingin memaklumkan kepada kita bahawa siang dan malamnya Lailatul Qadar tersebut adalah hari yang patut diberi perhatian. Maknanya kalau semalam 21 hari bulan, ini siangnya 21. Siang 21 ini juga perlu diberikan perhatian oleh kita untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita juga akan mendapatkan pahalanya Lailatul Qadar.
Jadi takut ada sebahagian orang yang bila semalam Lailatul Qadar contoh, ada orang maklum kata itu Lailatul Qadar. Maka esok siangnya dia rasa menyesal dan kemudian dia kata tak apa nak buat macam mana, terlepas dah. Sambung tidur balik dah. Tak. Patutnya waktu siang tu pun diberikan perhatian juga. Dilakukan ibadah sungguh-sungguh pada waktu tersebut. Tamam? Baik. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan jangan lalai dan leka pada malam siangnya. Baik. Jika jatuh awal Ramadan hari Selasa, malam 27 bersiap siaga. Jadi kalau kata awal Ramadan kita jatuh pada hari Selasa, maka satu Ramadan tu maknanya hari Selasa. Maka malam 20 tersebut, hendaklah kita 27, hendaklah kita bersiap sedia untuk kita melakukan ibadah pada malam tersebut. Karena Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar syammar izarah, maksudnya diikat izar Nabi SAW, maksudnya kinayah anil kafi anil jima'. Maksud Nabi tidak akan mendekati isteri-isteri Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Rabu pula kalau hari ni awak jadi macam jatuh. Jikalau Jikalau hari Rabu pula awal puasa ya. Hari Rabu pula awal puasa. Macam mana? Kalau hari Rabu pula awal puasa. Kalau Khamis bawah tu jikalau. Dia kata jikalau. Sebab Ustaz biasa tulis pada awal perkataan akan tulis dengan dengan huruf besar. Dia kata ni Nu'man tulis huruf kecil. Dia macam jatuh. Kan? Jikalau hari Rabu pula awal puasa. Jikalau. Nombor 9 tu jikalau. Jikalau hari Rabu pula awal puasa, terdapat perbezaan dua imam berjasa. Baik. Kalau hari Rabu awal puasa, maka perbezaannya berlaku kepada dua imam tadi. Jadi maksudnya tadi daripada hari Ahad, Isnin dan Selasa, Al-Imamul Ghazali dengan Al-Imamul Syadzili tidak beza pandangan dalam masalah tersebut. Tapi pada hari Rabu ini berlakunya perbezaan pandangan oleh Al-Imamul Ghazali dan juga Al-Imam Asy-Syadzili. 29 pandangan Al-Ghazali. Imam Ghazali berpandangan kalau awal puasa pada hari Rabu, maka insya-Allah Lailatul Qadar pada 29 hari bulan malam. Kurang 10 pula pandangan Asy-Syadzili. Manakala Al-Imam Asy-Syadzili, Syadzili pun boleh baca, Syadzili pun boleh baca. Dua-dua boleh baca, tidak ada masalah. Kalau ada yang baca Syadzili, maka baca Syadzili kerana apa? Kerana disebutkan bahawa Al-Imam Syadzili pernah mendengar hatif. Hatif maksudnya ni suara yang tidak diketahui, menyebutkan anta syadzun li. Syadzun li maksudnya kamu adalah hamba-Ku yang satu-satunya yang terpilih, maksudnya gitu pada waktu tersebut. Anta syadzun li. Tamam? Kalau Syadzili pula daripada Syadzulah. Syadzilah maksud satu kampung di tempatnya Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Syadzili radhiyallahu taala anhu. Tamam? Jadi kurang 10 pula pandangan Asy-Syadzili. Kurang 10 makna apa di sini? Ni ramai orang tanya. Apa makna kurang 10? Tengok kepada bait tu. Kalau bait tadi saya sebut 29 pandangan Al-Imam Al-Ghazali, kurang 10 maknanya kena tolak dengan yang disebut dalam bait tu. Maksudnya tolak dengan 29. Jadi kurang 10 maknanya berapa? 19 hari bulan. Jadi Al-Imam Syadzili, pandangan beliau ada yang hari-hari Lailatul Qadar bukan daripada malam yang 10 terakhir, tapi pada malam ganjil sebelum malam 20. Jadi maksudnya kena ambil berat pada malam-malam, setiap malam maksudnya. Dan Imam Syadzili berpandangan malam ke-19. Jikalau Khamis pula hari awal puasa, kalau Khamis pula adalah hari awal puasa, malam 25 jangan dipersia. Itu malam ke-25. Hari Jumaat pula jika hari pertama. Jika hari pertama Ramadan adalah hari Jumaat, juga khilaf antara dua imam mulia. Baik, kita baru ni, kalau di Mesir, awal puasa kita hari Jumaat. Okay? Baik.
Jadi khilaf di antara Imam Syadzili dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berpandangan malam 27. Malam 27 maksudnya malam 27. Nah, berbeza dengan Asy-Syadzili kurang 10. Jadi Al-Imam Syadzili kurang 10. Iaitu 17. Jadi dah lepas 17. Tapi bagi pandangan Al-Imam Al-Ghazali pada malam 27. Maksudnya ada lagi malam yang ke-27 nanti. Nah, ala kulli hal setiap malam perlu diberikan perhatian. Semalam dah kita ikut pandangannya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i mengatakan dia tetap malam 21. Nah, sebahagian lagi kata malam 27. Tetap. Nah, kerana berdasarkan kepada ayat Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan perkataan lailatul qadr bila disebut dalam ayat yang terakhir apa dia? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Nah, hatta matla'il fajr, perkataan hiya tadi berada pada kalimah yang ke-27 di dalam surah tersebut. Surah Al-Qadr. Maka ini menunjukkan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam 27. Bagi ulama kira macam tu. Nah, kesemuanya kata itu hanya panduan. Ini bukan qat'i macam tu. Nah, jangan mengapa. Jangan nak ingkar dan sebagainya. Sabtu pula, jika awal Ramadan mulia, malam 23 ambil manfaatnya. Kalau Sabtu adalah awal Ramadan, maka malam 23 adalah insya-Allah malamnya Lailatul Qadar. Berpeganglah dengan kaedah ulama sufi, mereka diberi petunjuk oleh ilahi. Ini para ulama sufi ini, mereka diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Mereka diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga dengan berkat kita mengikuti apa yang mereka tunjukkan tersebut, kita diberikan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadar. Namun ingatlah wahai saudaraku yang mulia. Ini yang saya ingatkan balik. Kerana apa? Kerana takut ada orang yang dia hanya terkejar dengan malam-malam tersebut saja. Ingat, no? Malam Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala berikan kepada orang yang menghidupkan sepanjang Ramadan. Maka pada malam Lailatul Qadar tersebut dia akan diberikan kemudahan. Sekurang-kurangnya pada hari tersebut kalau dia laksanakan solat Isyak secara berjemaah dan kemudian solat subuh secara berjemaah, maka dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar pada hari tersebut. Dia telah seolah-olah dia beribadah selama 1000 tahun. Macam dia dah bangun pagi, bangun qiyam pada hari tersebut. Faham? Jadi kita tiap-tiap hari jangan tinggal solat Isyak berjemaah dan jangan tinggal solat subuh secara berjemaah, khususnya pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tadi, kalau tak boleh buat tarawih sekalipun, tak boleh nak bangun tahajud sekalipun, jangan tinggal untuk kita tunaikan Isyak secara berjemaah dan juga subuh secara berjemaah. Faham? Jadi berpeganglah dengan kaedah ulama sufi, mereka diberi petunjuk oleh ilahi. Namun ingatlah wahai saudaraku yang mulia, beribadahlah sepanjang Ramadan sempurna. Jadi ibadahlah dalam sepanjang Ramadan ini dengan sempurna. Berdoalah moga dikurnia Berdoalah moga dikurnia anugerah, bertemu malam yang mulia lagi terindah. Nah, jadi kita doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala berikan malam ini malam yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa moga Allah Ta'ala perkenankan doa kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka banyakkan doa apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Baca doa tersebut yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, apa doa yang patut saya baca pada malam tersebut, maka Nabi mengajarkan doa yang pendek tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Baca doa tersebut jangan ditinggalkan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sekarang ini pada 21 Ramadan 1440 Hijriah, tahun lepas. Nah, munasabah juga ini kita baca pada 21 Ramadan juga. Nah, 1441 setelah setahun boleh baca. InsyaAllah moga dapat manfaat dengan apa yang telah kita tulis tersebut. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala.